Okey, boleh tekan 2 tak? Siapa pernah join? Okey, tekan 2. Siapa pernah join? Okey, menarik kan? Malam ni kita dapat lagi ilmu daripada 2 Eagle Manager. Okey, 2 Eagle Manager. Okey. Okey, dah berapa orang dah masuk ni? Ramai dah? 53 orang. Okey, ajak lagi ramai-ramai masuk. Okey, nanti saya akan introduce diri saya. Okey, ramai tak kenal tapi saya akan introducekan diri saya. Tunggu ramai-ramai masuk. Okey, sekarang dah 54 orang. Ajak ramai-ramai masuk. Tak masuk rugi ya. Okey, kita tengok lagi. Berapa orang yang masuk? Okey. Oh, nanti kita akan bagi masa. Okey. Okey, semua apa khabar? Okey, 1st of April dah start ni. Muntah. Memang betul GLTC dah. Okey, April ni memang sangat panas untuk semua FBO. Okey, di mana polisi baru telah bermula. Okey, memang tengah panas. Semangat pun mencanak naik. Okey, hope semua, diharap semua sisi, semangat dan sisi mencanak-canak naik juga. Okey, sama-sama naik. Okey, memang best. 1st of April semangat luar biasa. Okey, dah berapa orang masuk? Okey, lagi-lagi. Masuk ramai-ramai lagi. Sabarlah, tadi kan mau bersuara. Kasih panas semua orang. Okey. Cepat masuk. Masuk. Oh, macam buat apa pula Ajak. Masuk. Okey, semua apa khabar? Sale? Dah ada sale ke? Okey, 1st of April ni. Macam mana? 1st of April, macam mana dengan sale masing-masing? Dah buat kod-kod dah ada yang 5cc ke? Memang terbaik lah. Tak mustahil di platform Forever ni. Tak dengar suara? Tak dengar Masih tak dengar? Tadi cakap tadi dah okey kan? Dengar. Okey, alhamdulillah dengar clear kan? Okey, alhamdulillah dengar. Okey, ajak lagi ramai-ramai masuk. Mai masuk. 65. Lagi. Kita nak 150 ke 200 lah. Okey, cepat masuk sebab apa speaker memang best. Best gila. Okey, best gila. Nanti siapa tak masuk rugi. Okey, mai ajak. Okey. Okey, semua yang baru masuk, Assalamualaikum. Apa khabar? Pagi. Hai, yang baru masuk. Siapa saya bacakan nama-namanya adalah Assalamualaikum pagi Mimi, Nora, Nurul Hidayah, Normaliza, Zuraida Adnan, Azni, Nora. Okey. Okey, jam berapa sekarang? Kita bagi beberapa minit lagi. Okey. So, ajak lagi ramai-ramai. Ajak lagi ramai-ramai. Okey, dah berapa orang ni? Okey. Ajak lagi ramai-ramai. Downline masing-masing. Clara, hai. Zuraida Adnan, JLT Yuslida, Nur Adila Abdullah, Abang Faizul. Ramai ni. Nak bacakan. Okey. Ramai. Okey, dah 70 lebih. Okey.
Okey, so kita akan bagi masa lebih kurang sekarang dah 8.39, 8.40. Kita akan start. Okey, hai. Huda, Assalamualaikum. Hanisa, Rohiza, Sean. Pagi. Apa khabar semua yang baru masuk ni? Okey, ajak download masing-masing ya. Ajak download masing-masing, share dengan dia orang. Ajak masuk. Ilmu luar biasa malam ni kita akan dapat, okey? Berkaitan dengan, semua tengok dah poster tadi? Okey, poster yang dah di-share. Ajak lagi tau ramai-ramai. Okey, kita dapat tadi poster kan, menarik kan? Okey, dua speaker yang sangat hebat, okey, yang akan share berkaitan dengan mindset yang kuat akan menghasilkan kejayaan yang hebat jika action dan skill set digabungkan bersama, okey? Jadi kita akan belajar kungfu, okey, dengan dua eagle manager malam ni. Memang kalau cakap pasal kungfu ni saya pun tertarik, saya pun rasa macam excited. Ya, betul tak? Termasuklah yang semua ni rasanya excited kot. Memang saya tak sabar nak tunggu sharing daripada mereka. Luar biasa. Okey. So dah pukul 8.40 ke kita? Okey, ajak lagi ramai-ramai. Okey, ajak lagi ramai-ramai. Okey. Yes. Ajak lagi. Ajak lagi. Okey semua, ajak lagi. Assalamualaikum yang baru masuk. Okey. Ajak lagi, ramai-ramai masuk. Biar dia juga timba ilmu. Jangan kita nak timba ilmu seorang-seorang, kita kena ajak ramai lagi untuk timba ilmu. Okey, melalui penyampaian ilmu ni, moga berkat semua, okey? Nak berjaya bersama-sama, betul tak? Okey. Betul tak semua? Tekan 2 kalau betul. Okey, tekan 2 kalau betul. Apa-apa kena share kan? Di Forever ni semua sharing. Okey, kita dah achieve 80. Jadi kita akan start. Okey, terima kasih semua di atas feedback. Okey. Sebelum kita nak start, saya nak introduce diri saya. Okey, secara summary je lah. Okey, nama saya Nur Azizah Nordin. Okey, supervisor. Okey, saya merupakan supervisor downline kepada Eagle Manager Zuraida. Okey, so saya dah telah bersama dengan Forever selama dalam lebih okey, saya telah bersama dengan Forever selama 7 bulan. Okey, so mengenali Forever adalah kebahagiaan buat saya sebab platform terbaik. Okey, seorang jururawat, okey, dan bercita-cita untuk menjadi seperti Eagle Manager, dua speaker kita, okey, yang dah resign, so memberikan inspirasi yang besar buat saya. Okey, so itulah serba sedikit berkaitan dengan saya punya background, okey. Dan sebelum kita nak start, kita akan menyanyikan lagu ni bersama-sama, okey, yang akan memberikan aura yang luar biasa, okey, kepada diri saya dan semua supaya meresapi ke dalam roh kita. Okey, sebab saya menyanyi pun, biasanya seorang-seorang ni pun luar biasalah dia punya aura tu. So jom kita sama-sama menyanyikan, okey, lagu ini yang telah diubah oleh kita punya GLT Yusrida sendiri dan dinyanyikan oleh Ray Kumara. Okey, jom kita nyanyikan sama-sama untuk bagi semangat kepada semua. Okey, get ready semua.
Ready? Tekan 1. Ready ya? Nyanyi tau. Dah. Okey, semua nak on mic, boleh on mic. Kita boleh nyanyikan beramai-ramai. What would you do if you hear your mother? Boleh dengar tak? Joe. Okey, sebentar ya Anak. semua. Tak nak. Nantilah tengok. Okey, sebentar ya semua. Sabar ya. Sebelum nak nyanyi tu, korang kena buat breathing exercise. Gimana? Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Okey, tarik nafas, hembus. Sekejap, tadi tak dengar Kejap Tak dengar? Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Okey, itulah lagu. Punya spirit dia. Okey. Dengan ujung-ujung je, tak apa, nanti kita akan repeat lagi, jangan risau, pasti akan repeat lagi lagu luar biasa ni, okey? So, okey, saya akan buat sharing okey, saya akan buat sharing berkaitan dengan dua special speaker. Okey, saya akan menceritakan sedikit. Okey, berkaitan dengan latar belakang mereka berdua. Okey, so yang first adalah Eagle Manager Zuraida binti Cik Hab, di mana beliau berusia 40 tahun. Seorang bekas jururawat di unit rawatan rapi selama 17 tahun, pernah menjalankan tugas di Arab Saudi selama 7 tahun. So, bermula di Forever sebagai pengguna pada Januari 2019, berjinak-jinak dengan bisnes Forever secara serius pada September 2019, secara part time lah, and then mencapai tahap manager ketika musim pandemik, iaitu pada Mei 2020. Okey, dengan perasaan sedih, beliau meninggalkan kerjaya sebagai jururawat kerana misi beliau lebih besar bersama Forever Living. Okey, bukan sahaja membantu merawat orang yang sakit, tetapi memberi kesedaran tentang kepentingan kesihatan kepada seluruh dunia. Dalam masa yang sama, membantu meningkatkan taraf hidup lebih ramai tim member. Jadi beliau berjaya melahirkan 2 manager di bawah rangkaiannya dan bergelar senior manager pada September 2020. Wow, pencapaian begitu membanggakan. Akhirnya sebagai penutup gerbang 2020, beliau berjaya menjadi Eagle Manager yang pertama di dalam Rich Academy di bawah naungan GLT Yusli Othman, iaitu Rich Academy. Okey. Okay, next adalah kita punya speaker kedua yang so special, Nur Izzati binti Muhammad Ghazi yang berusia 33 tahun, juga seorang jururawat yang berpengalaman hampir 9 tahun di unit kritikal
Izzati membuat keputusan untuk menjadi full-time FBO dan telah melepaskan pekerjaan hakikinya pada November 2020. Bermula di Forever pada Disember 2019, mula mengorak langkah secara online dengan melakukan live dan TikTok di media sosial dengan hanya mengambil masa 6 bulan dah menjadi manager. Wow. Pada Ogos 2020, Izzati telah berjaya mendapat insentif Forever to Drive level 1 dan Forever to Drive level 2 pada November 2020. Wow, ni pun wow ni. Terus berusaha untuk mengejar insentif lain dan berjaya mencapai Global Rally 1.5K CC dan Eagle Manager pada Disember 2020 lagi. Wow, dan kini Izzati menikmati income 5 angka di Forever. Kedua-duanya dah menikmati income 5 angka di Forever. Oh, lupa saya nak sharing. Nur Izzati binti Muhammad Ghazi merupakan downline kepada EM Zuraidah binti Cik Hab. Menarik tak kat situ? Platform yang sangat menarik. Upline, downline sama-sama berjaya. So jadi saya mempersilakan EM Zuraidah untuk buat sharing pada malam ini. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Siapa sihat dan bersemangat? 1 April 2021 bagi 4 Kakak Zu. 4. Okey. 4 siku lipat. Okey. Alhamdulillah semuanya baik bersemangat. Zati Anwar, Cik Pika, Abang Faizul, Siti Rohiza. Ramai ni semua bersemangat, seramai 98 orang dan kita semangat lagi panggil orang untuk masuk. Bagi semangat lagi panggil orang ramai-ramai untuk masuk. Okey, masya-Allah. Best sangat kita punya MC pada malam ni. Terima kasih Supervisor Nur Azizah Nordin. Siapa rasa supervisor MC kita malam ni best, boleh type kat situ CBM Azizah Nordin. CBM Azizah Nordin. Kita doa ramai-ramai siapa yang ada dalam ni semuanya CBM tahun 2021. Amin. Okey, masya-Allah. Sebenarnya Kak Zu nak ucapkan tahniah dekat Azizah sebabnya last minute Kak Zu message dia balik daripada kerja. Dia on the way nak balik kerja sebenarnya. Kak Zu message dia, Jah kau jadi akak punya MC malam ni. Aku ni order je. Jah kau jadi MC akak malam ni. Lepas tu dia, Kak, saya tak pandai Kak. Tak pandai kena buat. So Alhamdulillah dia terima cabaran ni dan tahniah dapat pembukaan yang sangat-sangat hebat. Okey, Alhamdulillah. Dan Kak Zu nak ucapkan tahniah juga kepada semua yang dapat hadir pada hari ini. You all memang sangat-sangat awesome. 1 April kan? Bukan April Fool lah. Kalau tengok poster dua speaker macam April Fool pula. Betul ke ni kan? 2 speaker pula malam ni kan? Tapi itu bukan. Okay. Okay. Kak Zu nak share apa yang kita nak belajar pada malam ni. Okay. Semua kat sini sihat ke? Dah tengok poster kan apa yang Kak Zu nak ajar. Kak Zu tengok semua dah bersemangat dah dengan lagu yang Ray nyanyikan, gubahan daripada JLT Yusrida kita, memang bersemangat semua. Tengok poster lagi semangat. Kak Zu tengok poster ni semangat lagi sebab Kak Zu nak ucapkan terima kasih juga kepada Zati Anwar yang last minute juga. Memang dah jadi kejadian kot. Satu Risk Academy ni jenis last minute. Tapi nak kejar sisi jangan last minute Okay. Dia ikut ketua jugalah ni. Last minute juga. Okay. Poster pun last minute sebab apa? Bila dah tak ada speaker untuk malam ni. So Kak Zu dengan Izzati pun bidan terjun lah. Aku heret sekali Izzati menjadi last minute speaker juga macam aku. Okay, dia pun terjebak dibuatnya. Maka lahirlah poster yang ada 2 speaker ni. Kita buat yang terbaru terkini untuk April 2021.
Okay, tadi macam Azizah dah tanya kan, siapa yang ada join skill set 18 masa quarter kickstart, first quarter kickstart, okay. Ramai yang join, Alhamdulillah. Cuma malam ni kita nak buat apa orang kata, revision tentang skill set 1 dan 2. Kak Zu tak boleh lah nak habis sampai 18 kan. Kalau tidak kita tak tidur malam ni kalau sampai 18. Cukup ambil 1 dengan 2. Sebab apa nak rehat lah juga semuanya kan. Nak key in lagi apa yang patut. Sales dah masuk hari ni 1 April ni. Sale dah masuk so boleh key in apa yang patut. Okay. So Alhamdulillah Kak Zu nak start kan Kak Zu punya sharing pada malam ni. Nampak tak? Bruce Lee. Bruce Lee. Apa dia kata kat situ? Mari kita tengok sikit apa dia kata. I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once. Dia tahu 10,000 jenis tendangan tapi dia praktis sekali je. Tendangan maut macam ni sekali, tendangan berhantu sekali. Tapi dia hanya takut, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. 10,000 times. Satu kick kalau buat 10,000 kali, kalau sekali dia tendang kau, mau melambung. Melambung ke laut dalam dibuatnya, okey? Itulah kata-kata Bruce Lee. Kita punya wacha. Siapa kenal Bruce Lee, begitulah gayanya. So malam ni kita nak berkarate, wacha. Okey. Siapa tu? Minta mute-kan diri. Terima kasih. Okey. Next. Daripada mana Kak Zu dapat ni? Kak Zu dapat ilmu Bruce Lee tu memang daripada Sifu kita yang tengah-tengah tu, Sifu Datuk Desmond Kong. Kita menang, kita juara. Tadi kan kita dah menyanyi. So lagu tu ingat dan kita akan menyanyi masa Global Rally event kita. Kak Zu. Oh ya. Kak Zu use ni, Kak Zu. Ada color box dekat gambar tu kat screen. Oh sekejap Ada color box dekat slide. Thank you. I love you. Sekejap I kecilkan balik. Yang color box tu. Sekejap you use. I tak perasan. Color box. Dah tak ada dah kan? Okay, cantik dah. Besarkan. Okay, tak ada dah. Just besarkan je. Baik. Play je, play. Okay, dah play dah. Kenapa bila dah play? Kejap. Bila play dia ada. Kak, bila play dia keluar color box. Sekejap ya. Tak, memang dia menghalang, tengok tu. Dia halang slide orang. Akak kena close color box tu. Close color box. Dekat laptop ni tak nampak sebenarnya, tak ada. Okay, dia kena exit. Oh, okay. I understand now. Sekejap ya. Akak kena stop sharing. Ni dah okey kan? Tapi tak full lah ni. You can, okay, good. Excellent. Okay. Okay. Kita sambung balik. Terima kasih JLT, tak perasan ada box kat situ. Dia nak tambah colour lagi. Sedangkan colour dah cukup dekat situ dah. Kita dah penuh warna-warni dah. Okay. Terima kasih JLT Usida. Daripada jauh dia Dia tegur saya daripada jauh. Okay. So kita menang, kita juara. Tadi dah menyanyi mesti bersemangat punya. Kesian Maznah tak nampak. Mana Maznah? Okay. Ada Maznah ada kat depan tu. Okay. So semangat semua. Ini sebahagian daripada Rishi Academy yang dapat peluang untuk bertemu dengan Sifu Datuk Desmond Kong. InsyaAllah semua akan berpeluang nanti. Tak ke mana-mana. Okay. Okay. Apa yang kita nak tengok? Intention plus action equals to result. Kita punya mindset, kita punya kemahuan yang sangat-sangat kuat, kalau kita tambah dengan action yang sangat-sangat hebat, kita akan dapat result. Tapi action ni dia kena berselari dengan, kalau tadi kita dah ada mindset. Mindset ni kalau kita tengok kat sini dia ada tembok tau. Kita ada mindset yang kuat.
Tapi action kita tu tak berjalan sebab kita ada tembok dekat situ. Kita ada halangan, kita ada tembok halangan. Sekejap kita ada tembok halangan dekat situ. Macam ni lah tembok halangan kita kan. So bila kita ada mindset yang kuat, kita ada tembok halangan, kita tak dapat buat action yang sangat-sangat hebat. Okay. So apa yang kita perlukan? Kita perlukan skill set. Skill set ni, bila kita ada skill set, kita akan guna jalan lain yang lebih baik untuk kita sampai ke kejayaan kita. Itulah maksudnya action, intention plus action bersamaan dengan result. Intention tu terkandung dalam dia mindset dengan skill set. Siapa kat sini mindset dia sangat-sangat kuat? Aku nak jadi CBM tahun ni. Siapa kat sini nak jadi CBM tahun ni? 2021 nak jadi CBM. Saya Hamka. Siapa lagi? Hamka seorang je nak jadi CBM? Keluar dah. Nadia Salmin, Liana Zainal, Helena. Yusida pun ada juga. GLT. Semua tema. Okey, macam itulah. Kita kena ada mindset dan skill set digabungkan dengan action, barulah result kita akan kebabum. Itulah yang berlaku kepada semua yang dah capai insentif pada bulan Mac. Tahniah kepada semua achiever yang capai insentif untuk bulan Mac. Dan juga tahniah kepada yang telah upgrade ke VIP. Bukan calon-calon tau, yang telah upgrade ke VIP pada bulan Mac yang lalu. Ucapkan tahniah dan beri tepukan kepada diri sendiri. Anda telah berada 10 tapak ke hadapan. Bukan 1 tapak lagi dah. 10 tapak ke hadapan untuk berjaya. Jangan rasa kecil sangat jadi VIP, jadi assistant supervisor tu. Itu adalah yang sangat-sangat besar. Langkah yang paling besar sekali adalah menjadi VIP. Okey. Tahniah. Anda memang hebat. Okey. Okey, apa yang kita nak tengok sekarang? Macam Datuk Desmond Kon, dia dah sediakan satu sistem yang sangat-sangat hebat, iaitu BOI International 9333. Apa yang ada dalam 9333 kan? You all mesti ingat macam ni. 9333 tu nombor plate je. Macam baru ni Kak Zu jumpa Cikgu Ayu. Dia punya nombor plate pun 9333 juga, UKM. Tapi di sebalik 9333 tu, kita ada 18 skill sets yang akan membantu kita untuk mendapatkan result yang sangat-sangat hebat. Yang mana yang berjaya dia dah ada dah. Nanti kita akan tengok balik. Okey, ini adalah antara senarai 18 skill set yang perlu ada pada kita untuk capai kejayaan di Forever. Okey. Ini sebenarnya skill set dalam MLM tau. Apa yang ada? Yang pertama adalah recruit, yang kedua retain, yang ketiga educate, 4 organize, coach, follow up, lead, friend, defend, check and monitor, wide, deep, focus, stabilize, unify, build momentum, leverage dan juga expand. Itu semua yang perlu ada. Setiap daripada kita memang kena ada semua skill set ni, okey? Tapi malam ni Kak Zu nak rungkai 2 saja. Kak Zu bersama Izzati akan rungkai 2 saja skill set, iaitu recruit dan juga retain, yang mana memang kita perlukan setiap masa, setiap hari. Tak kira lah offline ke online ke, janji masuk. Okey? Tak kira lah VIP ke preferred customer ke, janji masuk. Okey? So jom kita tengok apa yang ada. Okey. Untuk akar kepada MLM ni, kita perlukan masa dan juga sales. Sales tu maknanya yang mendatangkan income kepada kita lah. So matlamat di Forever kita ada 3 jenis rangkaian, iaitu fighter. Fighter ni kita jangan asyik ternanti-nanti, saya nak fighter saja, saya nak fighter je. Yes, kita memang nak fighter. Sebab apa? Bila ada fighter, kejayaan lebih cepat. Tapi kadang-kadang fighter tu dia akan datang daripada mana? Daripada sales team dan juga
pelanggan ataupun customer. Macam mana JLT Yusrida develop dia punya team dahulu, asalnya semua user ataupun just sales macam tu saja. Tapi dia boleh develop daripada customer, daripada user tu menjadi fighter. Macam Kak Zul lah kan. Macam Kak Zul salah satunya. Salah seorangnya Kak Zul lah. So, tiga-tiga rangkaian ni sangat-sangat penting. Kita sangat-sangat kena jaga. Bukan setakat fighter je kita kena jaga. Kita punya sales team pun kita kena jaga. Kita punya pelanggan pun kita kena jaga. So tiga-tiga ni sangat-sangat penting supaya kita punya rangkaian tu jadi kukuh. Okay? Kat sini siapa yang rasa dia tak ada fighter lagi? Saya seorang-seorang je. Tapi dia dah ada orang register bawah dia. Cuba check saya. Siapa yang saya, Fatih, yes. Najiha, you dah ada fighter? Okay. Tak apa, tak ada masalah. Sebabnya daripada sales, daripada customer itu akan boleh develop jadi fighter. Sebab you sendiri pun asalnya customer dan you bentuk diri you untuk jadi fighter. So, you sangat-sangat hebat sebab you dah jadi fighter untuk diri sendiri. So, fighter yang lain akan datang dengan setenang-tenangnya nanti, okay? Sama-sama kita mengorak langkah ke arah kejayaan. Yes, no limit, go go go, millionaire. Okay? Seterusnya, okay, sales. Sales tu maksudnya income macam Kak Zul cakap tadi kan, sales akan datangkan duit kepada kita. Yang first kali kita kena, orang baru kena fokus kepada income statement. Kalau kita nak dapatkan fighter, yes, kita memang kena ada income statement. Of course orang akan tanya kan, engkau dah dapat berapa dah buat ni? Tapi tak semestinya kita dapat sikit tu, tak boleh tunjukkan dekat orang. Income kita yang sedikit tu, kadang-kadang kita buat part time. Why not part time dapat banyak tu? Kadang-kadang kita suri rumah tangga. Suri rumah tangga dapat 300 bulan, tak bangga ke? Itu dah bangga dah. So, tepukan untuk diri sendiri, suri rumah tangga, part timer. Kalau you dapat RM300 sebulan income daripada Forever, itu dah sangat-sangat hebat. Walaupun 100 lebih. Bak kata Izzati dulu, dia sangat-sangat seronok, dia siap buat live, dia dapat 100 lebih. Sebab apa? Dengan 100 lebih dia tu, dia boleh beli 5 ekor ayam. 5 ekor ikan pula. 5 ekor ayam. So, berbanggalah pada diri sendiri. Income statement tak perlu tunggu 4,000 baru nak tunjuk ke orang. Tak. Dengan income 100 lebih tu, kita ada kekuatan untuk tunjuk dekat orang dah. Okay? And then fokus kepada buka line lebar. Daripada assistant supervisor ataupun VIP dan supervisor. Kita rekrut untuk banyak ramai-ramai lagi. Kadang-kadang orang kata saya kena cari berapa kaki Tak kira lah berapa kaki yang kau nak, kau cari je lah. Macam tu. Kadang-kadang kita tak tahu kaki mana yang akan keluar kaki gajah. Kalau dia keluar kaki burung unta, dia kuat tapi dia tak kukuh. Tapi kalau kaki gajah, dia besar dan dia kuat. Nak tolak pun susah. Itulah kita tak tahu, kita cari je kaki mana yang ada. Janji kita develop dia, nanti dia akan jadi kaki gajah. Okay. So boleh buka line lebar dan dalam. Itu assistant manager dan juga manager. Itu bila kita sampai tahap assistant manager dan juga manager, kita boleh melebar lagi. Tak ada masalah. Tak salah pun nak melebar. Sebab apa? Kita punya CBM check bukan level 1 je. Kita ada level 2, level 3. Kita perlukan nak tolong orang lebih ramai untuk dapat CBM check lagi. So kita kena melebar lagi lah. Okay. And then testimoni yang menentukan pengaruh kepada pelanggan. Testimoni sihat, testimoni kejayaan. Tapi income yang menentukan pengaruh kepada fighter. Betul? Kalau kita sharing tentang kesihatan, kita akan dapat banyak customer yang nak beli produk. Macam Kak Zul dululah, bila Kak Zul tengok use, of course lah kita nampak yang mana perubahan badan dia dulu. Kak Zul nampak perubahan badan dia dulu, so Kak Zul jadi customer untuk produk. Tapi bila tengok income, bila tengok perubahan kehidupan dia, itu yang membentuk Kak Zul untuk menjadi fighter ke arah nak dapat income yang lebih. So kita jangan judge kita punya downline, kita punya team member terlalu awal. Sebab
benda boleh berubah. Kita hanya berdoa, Allah yang boleh tukar dia punya pemikiran tu, Tuhan boleh tukar dia punya pemikiran menjadi fighter. So semua kita anggap sebagai fighter saja, insya-Allah. Okay. And then, apa yang perlu ada? Skill set yang pertama, recruit, dan skill set yang kedua, retain. Apa yang perlu ada dalam recruit? Kita kena ada prospecting, iaitu senaraikan nama. Senaraikan pun boleh jadi kan? Senaraikan nama prospek kita tu. Lepas tu, approach. Kita kena bertindak terus lah, tak payah tunggu-tunggu lagi dah. Tak kira lah kita nak fikir orang tu nak cakap apa ke. Nanti dia terima tak aku Nanti dia tolak tak aku tak payah, kita pergi dulu. Kadang-kadang kita rasa orang tolak kita, tapi bila kita pergi, orang mengalu-alukan kita. Cuma dia tak tunjuk je lah. Kadang-kadang kan macam kita post dalam Facebook, dalam media sosial tu, lebih ramai silent reader, tapi sebenarnya dia berkehendak. Okay? Siapa yang dapat ramai macam tu? Dapat stranger, dia sebenarnya silent reader. Kawan-kawan ni silent reader, tapi dia berkehendak. Siapa yang ada macam tu, cuba bagi kat Kak Zu 5. Cek sikit 5. Okey. Aku nganggu MBX. MBX pun don't know. Siapa dia bercakap tu? Okey. Okey, apa lagi? Kita ada presentation, pembentangan. Apa pembentangan yang kita kena buat? Apa pembentangan yang kita kena buat sebagai FBO? Cuba type, pembentangan apa yang kita kena buat sebagai FBO bila kita jumpa prospek? Siapa nak jawab dulu? Nur Azizah, GEP. Okay. So, kita ada Global Entrepreneur Presentation. Yang tu kita dah belajar. Kalau kita tak pandai, untuk orang baru, practice. Kak Zul sampai sekarang pun practice. JLT bagi apa orang cakap? Task memang kena buat. Kalau JLT tak bagi task pun, continue untuk diri sendiri. Kalau kita rasa, hari ni aku tak ada prospek nak jumpa. Tapi, kita boleh buat live. Itu kadang-kadang boleh mendatangkan prospek kepada kita. Kita tak ada temu janji, tapi bila kita buat live, temu janji tu datang sendiri. Nampak tak? Okay. And then answering. Macam mana kita nak jawab soalan-soalan orang yang bertanya dengan kita, dengan prospek yang bertanya kepada kita. So, cara kita menjawab soalan, cara jawapan kita tu, so kita kena tahu yang tu. And then closing. Nak tutup. Kadang-kadang orang pandai buka tapi tak pandai tutup. Okay. Apa yang kita perlu buat? Senaraikan nama. Ini checklist yang Kak Zul ambil daripada presentation Datuk sebelum ni, tapi kita tak guna pun prospect list ni. Kalau you nak guna, boleh buat sendiri pun boleh. Yang mana kita susun atur senarai nama. Sebab apa? Bila kita ada checklist, kita lebih semangat. Orang ni aku nak kena jumpa ni hari ni. Orang ni aku nak jumpa ni esok ni. Macam itulah. So kita lebih bermotivasi dan berkeyakinan untuk kita jemput dia. Bukan jemput, datanglah rumah aku buat kenduri. Salah satu boleh, tak ada masalah. Ataupun kita jemput untuk kita berjumpa dengan dia. Menulis tu lebih baik dari mengingati. Takkanlah kita nak dalam telefonnya kan, siapa ya aku nak telefon hari ni, aku lupalah siapa. Ingat memang lupa. Kalau ikut kepala otak Kak Zul ni memang pelupa lah. Memang cepat lupa. Umur dah 40 tahun kan, salahkan umur. Okay. Salahkan umur. Tapi kena ada buku macam ni lah untuk kita ada kita punya senarai prospek kita. Okay. And then apa lagi yang kita perlu ada? Kepentingan senarai nama ni sebab apa? Supaya prospek tu lebih jelas. Prospek kita letak senarai nama tu prospek yang lebih jelas dengan kita. Contohnya saudara mara, adik-beradik, kawan-kawan, rakan sekerja, sekolah, jiran dan lain-lain. Kalau yang dalam senarai nama tu orang yang kita kenal sebenarnya. Orang yang kita kenal, bukan orang yang tak kenal. Orang yang tak kenal macam mana kita nak dapat nama dia kan? So yang dalam senarai nama tu adalah orang yang kita kenal. Adik-beradik lah, kawan-kawan yang memang kita pernah bersama dan masih bersama. Macam tu. Okay. So potensi pasaran kita 100 ke 200 orang. Boleh je sebab apa dekat Malaysia ni masih ramai orang yang tak tahu pasal Forever. Contohnya, Kak Zul punya keahlian 558. So, kita dekat Malaysia ada 30 juta orang. Ramai lagi yang tak join Forever ni. Kadang-kadang kita tengok, kawan baik aku tak join lagi rupanya. Aku lupa pula nak letak nama dia dalam senarai aku punya prospek ni. Tak tahu dah disambar helang lain. Okay. So,
kita ada dua hala, menaja dan menjual. Contohnya ada setengah orang dia lebih suka menjual, sales saja. Macam tadi Kak Zu cakap kan, kita ada 3 rangkaian kan, fighter, sales team dan juga customer. So kita boleh ambil daripada menaja tu, okey? Sama ada kita nak taja orang tu, kalau orang tu tak nak jadi member, kita jual je kat dia dan kita dapat untung runcit masuk poket. Kalau kita menaja, kita dapat overriding. Sekarang overriding sangat-sangat tinggi, okey? 25%. Macam 25 dirham gitu. Okay. And then senang buat follow up. Bila kita ada senarai nama, kita dah jumpa orang tu, kita nak buat follow up. Kadang-kadang orang tu kata, nantilah aku fikir dululah, aku nak tanya laki lah, apalah semualah. Bila kita ada senarai nama, kita senang nak follow up dia. Sebab kita dah ada tarikh bila kita jumpa dia tu kan. So kita nak follow up dia tu, kita just tengok balik senarai tu. Oh, dia ni aku jumpa 2 hari lepas ni. Jomlah aku tanya dia balik. So kita message dengan dia ataupun call dia. Macam mana ya awak? Apa pemikiran awak sekarang? Macam tu. Okay, so senang nak buat analisa senarai nama ABCD. Ini Kak Zu akan explain sekejap lagi. Okay. ABCD. Analisa senarai nama ABCD. Contohnya macam ni lah. A tu golongan yang okey je semua. Kena rapat, dapat dihubungi, ada peluang nak join lah, tak kira lah dia fighter ke, dia customer ke, boleh saja. Okey. Lepas tu golongan yang kedua pula yang B ni memang kita kena rapat. Contohnya adik-beradik, sepupu sepapat, orang kata apa, bau-bau bacang, dah lama dah tak jumpa. Peluang tu masih ada. Sebab apa? Kita masih kontak lagi dalam social media kan. Kita masih berkontak dengan dia dalam social media. Dan cuma lama dah kita tak jumpa dia. Of course lah kita punya keakraban tu agak jauh sedikit lah. Tapi kita ada peluang. Dan golongan yang ketiga yang C pula, kita kena rapat lagi. Lama tak jumpa tapi peluang tu ada ke tak tu tak pasti. Sebab apa? Mungkin kawan sekolah dulu tapi dia kelas lain. Dia bukan kelas saya. Macam tu. Macam contohnya lah Lily kan. Lily ada kawan sekolah. Lepas tu Lily letak dalam senarai lah. Lily letak dalam senarai. Tapi memang lama tak jumpa. Sebab apa? Dia kelas lain. Lily kelas lain. Dia kelas B, Lily kelas A. So Lily dah lama tak jumpa dia. Dan Lily tak pastilah dia ni nak join ke tak Lily nanti. Okay. So dan yang D ni pula. Orang ni orang yang tak mungkin buat. Orang yang tak mungkin buat sekarang. Bukan yang tak mungkin buat langsung. Dia mungkin nak join untuk jadi customer sahaja. Tapi dia tak akan buat untuk jadi business. Ataupun dia akan cakap sini, nantilah dulu aku tak sakit, aku tak payahlah ambil. Itu kemungkinan. Itu orang yang KIV lah kita letak tepi sikit. Tapi mungkin one day dia akan datang balik untuk call. Aku sakit lah, boleh tak? Aku nak start balik aloe vera tu. Apa yang ada dalam aloe vera? Macam tu. So orang macam tu pun kita boleh ambil kira. Okay? Seronok tak? Tengok senarai ni rasa seronok tak? Ada tak? Sekarang ni dah ada ke? Rupanya ada lah senarai orang-orang macam ni dalam aku punya prospecting list ni. Kalau ada, bagi yes. Kalau ada, bagi yes. Ada tak? Zul nak tengok sikit. Michelle Miso, Evelyn, Shakila, Juzira, Sean Radam, Nori. Ramai kan yang macam ni kan? Zahari, Zuraida Adnan. Memang ramai yang macam ni. Kak Azul pun pernah ada orang macam ni. So tak kisah sangat. Kadang-kadang samalah. Macam apa yang berlaku dengan Kak Zul dengan Izzati. Dia join tapi dia tak buat. One day setelah berapa bulan lebih kurang 6 bulan macam tu, dia mesej balik Kak Zul. Dan Kak Zul ada yang lain juga, dia register, dia pergi sendiri, bukan Kak Zul yang register tapi dia register dengan Kak Zul. Tapi pembelian dia taklah setiap bulan. Macam tu, taklah setiap bulan. Ikut suka dia kan. Tapi alhamdulillah bulan ni dia upgrade VIP. Nampak tak kuasa kuasa doa kita. Sebab kita berdoa, kita nak rakan-rakan, kawan-kawan kita, ahli keluarga kita bertambah sihat. Okey?
Syarat-syarat kita nak jemput. Kita dah ada senarai tu, kita kenalah jemput orang kan. Macam mana nak jemput? Kita kena jemput semua prospek ni dalam masa 2 bulan. Bukan jemput datang, kita pergi jumpa dia pun boleh, tak ada masalah. Sama ada kita jemput secara online ataupun offline. Tapi yang lagi best offline lah, kawan lama kan tak jumpa kan. Takkanlah kita nak online je dengan dia kan. Kalau dekat, why not? Kalau dah boleh merentah negeri, lagi best. Itu ke kawan ke, dah jadi macam ni dah list dia. Bukan 100 ke 200, dah jadi 500 dah list dia. Sebenarnya list tu dah tertulis 500 orang. Tapi sebab tak boleh nak merentas negeri, jadilah 100 saja. Macam tu kan. And then kebanyakan prospek yang kita jumpa, 20% adalah business partner. Dan 80% adalah pelanggan. Jangan risau. Okey? Jangan risau. Walaupun 80% tu adalah pelanggan boleh jadi fighter. Itu yang penting. Pelanggan boleh jadi business partner. So, banyak-banyakkan berdoa, banyak-banyakkan jaga customer kita. Okey? And then guna ABC method. ABC tu macam mana? Okey, kita orang baru. Kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak prospecting. So, masa ni lah kita boleh gunakan kita punya upline. Bukan setakat upline. Apa lagi yang kita ada? Bukan setakat kita punya leader je. Apa lagi yang kita ada untuk jadi advisor kita tu? Kalau lah kata kita punya upline tu sibuk. Aku nak guna siapa kalau upline sibuk? Nak guna sideline ke? Nak guna sideline ke? Boleh ke guna sideline? Boleh tak? Cuba komen sikit. Boleh tak guna sideline? Nak pergi prospecting. Kak Zul nak tengok sikit ya. Tak jawab maknanya boleh lah tu. Boleh tak kalau kita nak guna sideline pergi prospecting? Tak boleh. Betul si BF Faizul. Tak boleh. So apa yang kita boleh pakai, kalau kata upline kita tak ada masa tu, of course lah upline kan dia banyak team nak kena jaga kan. Bukanlah sebab dia tak nak jaga you, tapi mungkin date tu dia tak sesuai. Okay? So apa yang you boleh buat? You boleh guna YouTube. You boleh guna YouTube Datuk Desmond Kong. You boleh guna YouTube JRT Yusrida Osman. You boleh guna TikTok. You boleh guna info-info apa saja yang ada, especially dalam Forever to You daripada company sendiri. Itu pun salah satu ABC method kita. Advisor kita adalah company kita juga. Upline kita pun company kita juga. Sebab tu apa saja kelas ke apa daripada company kita kena join. Sebab itu adalah daripada upline kita juga. Okay? 5 persediaan sebelum kita nak jumpa orang ni. Apa persediaan kita? Kita kena ada kejap nak, ada yang Zoom mute sekejap. Okey. So apa yang kita kena ada? F2U apps. Itu dah memang ada dah tertera dah. Paling senang nak guna adalah F2U apps. Kita boleh ajar. Dia sangat-sangat mudah sebenarnya. Form ni daripada BO sendiri. Kak Zu pun tak pakai. Okay. Family, Occupation, Recreation and Message lah. And then kertas A4 dan pen. Ini apa yang kita perlu ada. Sebab apa? Nanti kan kita nak buat trainers guideline. So kita kena adalah kertas A4 dengan pen. And then berapa kertas A4 yang kita perlu ada untuk buat trainers guideline? Siapa yang dah join trainers guideline daripada JLT Yusrida? Berapa helai? Berapa helai kertas A4 untuk kita perlukan untuk trainers guideline? Okey, ada yang jawab 4, ada yang jawab 5. Okey, Kak Zu tekankan dekat sini keseluruhan adalah 5, okey. Yang first kali kita ada lambang Mercedes, lepas tu kita ada konsep pertama, konsep kedua, konsep ketiga dan paling last yang kelima adalah keahlian, okey. Memang hebat semuanya ni. Okey. So apa lagi kita kena ada? Alat pemasaran, buku GEP. Siapa ada buku GEP? Yang tak ada buku GEP boleh dapatkan daripada upline masing-masing. Buku GEP upline kalau tak ada boleh order dengan JLT Yusrida. Banyak. Okey. And then katalog. Of course, katalog sekarang
kita tak ada yang ni kan, tapi yang kita boleh print out katalog daripada F2U apps tu, kita boleh print out dan filekan. Boleh saja, tak ada masalah sebab orang ni dia takkan buka telefon tu untuk tengok. So bila kita bawa macam tu, dia tengok flip up, wah dia kata banyaknya produk kan. And then flyers pun you boleh dapat daripada JLT Usida. Dah prepare semua dah. Kita punya leader, kita punya mentor dah prepare semua. Hanya tunggu kita saja, okay? Sampel boleh beli dekat branch RM2. Ada sampel propolis cream, MSM, cut gel, semua ada, okay? And then video dan juga testimoni, itu semua boleh dapat daripada YouTube. Testimoni pun kita banyak, leader-leader dah share dah testimoni orang ni. Kadang-kadang dalam grup kita sendiri ada kawan-kawan yang seangkatan, dia ada testimoni daripada dia punya customer, dia akan share. So kita kena berterima kasih dengan rakan-rakan kita yang share, dan juga sesiapa yang share dia punya testimoni itu, tak kira lah dari segi kesihatan ataupun dari segi kejayaan, Allah akan buka pintu rezeki dia seluas-luasnya. Tuhan akan buka pintu rezeki you seluas-luasnya, tak kira lah agama apa kita ni, sebab kita membantu orang. Dr. Rex kan nak help more people, okay? And then kita ada online tools. Online tools memang banyak. Sebab kita sekarang memang online, okay? And then kita kena ada produk dan juga stok. Bukan stok yang banyak-banyak macam tu tau. Stok yang you ada aloe vera gel yang memang orang kata lah. Kalau stok yang mana produk yang ada tu, especially macam sabun ke, itu tak ada masalah. You boleh simpan pun. Kononnya, contohnya you nak buka booth kan, of course kena ada stok walaupun 2 atau 3. Macam tu. And then demo set. Demo set kita boleh dapatkan daripada JLT Usida kita. Boleh contact dia, okay. So, nampak tak? Semua dah disediakan. Cuma kita je yang kena kejar benda tu, dapatkan benda tu, bukan tunggu orang spoon feed. Sebab ni bukan sekolah, tadika lagi dah nak kena spoon feed. Sebab kita pun bukan di sekolah, kita nak business, kita nak cari duit, cari rezeki untuk diri sendiri dan juga untuk family member kita. So kita kena usaha, macam orang cakap, macam kata pepatah lah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Macam ayam, dia sendiri pun duk korek-korek cari sendiri tau. Ini kan manusia yang ada akal dan fikiran dan juga kekuatan anggota yang sangat-sangat hebat. Of course you all boleh berjaya, okay? Semua dah ada, just guna dengan sehabis baik. Okay, jom kita tengok next. Proses pasti berjaya. Topik mesti jelas. Topik mesti jelas tu maksudnya, okay, kita nak jumpa orang tu, kita dah tahu dah, tak adalah melirik nak sembang sampai 2, 3, 4 jam cerita masa zaman sekolah semua tu kan. Kita dah ada timing dah dekat situ, kita kena tahu topik kita tu kena jelas. Kita kena direct, dalam masa yang sama kita bertanya-tanya khabar, kita tetap masuk tentang bisnes kita, produk dan juga bisnes, okay. Cari sasaran yang betul. Apa maksudnya cari sasaran yang betul ni, okay? Kalau kita rasa kadang-kadang kita tak boleh judge orang tau. Kadang-kadang kita tak boleh judge orang. Kadang-kadang kita cakap macam ni lah. Orang tu duit banyak, mesti dia boleh beli banyak. Tak juga. Tak juga. So sasaran yang betul ni maksudnya orang yang berkehendak. Berkehendak tapi sasaran tu boleh berubah bila kita bentangkan GEP ataupun demo. Sasaran tu boleh berubah. Kadang-kadang kita rasa orang tu tak nak. Kita sendiri yang rasa orang tu tak nak. Tapi bila kita bentangkan demo atau GEP, tiba-tiba dia tu, aku nak lah benda ni. Macam tu. So, sasaran kita boleh berubah tapi kita pastikan sasaran yang betul lah. Contohnya, kalau kita nak nak ajak buat bisnes, takkanlah kita nak ajak budak umur 15 tahun kan. So, kita kenalah target 18 tahun ke atas. Okay. So pembentangan yang senang difahami. GEP, trainers guideline kita dah belajar. Okay. JLT sudah dah bagi sebiji ayat tu. Gunakan saja. Gunakan saja. Betul tu Im Zuraida, saya dah mengalaminya. Okay. So gunakan saja
trainers guideline yang kita belajar tu kepada siapa yang baru yang belum tahu pasal trainers guideline, kita ada dalam YouTube JLT Wisuda sendiri pasal trainers guideline dan boleh dapatkan daripada leader masing-masing tentang trainers guideline tu, apa yang perlu ada. Malam ni tak bolehlah cerita ya, panjang sangat nanti. Sebabnya kelas dengan JLT pun sampai pukul 3 pagi. Okay? So, pembentangan yang senang difahami. Apa yang Kak Zul bentang sekarang, apa yang you all bentang, pastikan orang tu senang faham. Kalau kita pun orang nak bentang kat kita pun, kita nak apa yang kita faham kan, betul tak? Kalau kita tak faham, kita takkan join. Bila orang tu faham, dia akan join, tak ada masalah. Berpendirian teguh. Kita kena kuat semangat lah, janganlah pula kejap lagi kita nak pergi jumpa tu, ada setengah orang pengalaman dia macam ni. Aku ni nak pergi jumpa leader MLM yang terbesar ni. Nanti aku macam mana? Kita dah rasa tergugat dah. Kita rasa, alamak aku ni kecil sangat, income pun tak besar lagi. Tapi kita kena berbangga dengan diri kita. Sebagai FBO, you are the share partner of Rex Morgan, Dr. Rex Morgan. You dah share partner dengan Rex Morgan kot, kenapa you nak takut? You dah own your forever living products, why you need to be, alamak cakap orang putih lah pula. Why you need to be afraid? Macam tu kan. Kenapa nak takut? You sendiri dah own forever living. Kenapa you nak takut? Okay? So you kena kuatkan semangat dan dekat sini Kak Zul boleh tengok macam Ray, dia jumpa dengan MLM besar-besar semua. Ray dia jumpa dengan MLM besar-besar tapi dia tak takut pun. Dia tak takut. Dia belasah aja. Dan rezeki dia dapat. Itu yang kita nak. Semua kat sini pun Kak Zul tahu, semua semangat dekat sini. Semua kuat punya semangat. Sebab apa? Kita selalu masuk teppanyaki, kita selalu masuk kelas. Of course kita akan lebih bersemangat. Okay? Pendirian kita pun akan teguh kalau kita fokus. Itu. Dan syarat-syarat nak jawab soalan. Kan tadi Kak Zul kata kita kena tahu macam mana nak jawab soalan. Orang tanya soalan macam-macam kan. Macam Asila. Kak Zul perasan ni Asila. Dia present dekat doktor kot. Doktor pun terkejut. Doktor pun terkejut. Ada certified by kosher, ada certified IASC. Dia pun tak pernah dengar apa benda tu. Belajar sampai overseas tapi tak pernah dengar. Gitulah kan. Lepas tu syarat-syarat nak jawab soalan kena tambah pengetahuan dan pengalaman diri. Of course. Kita dah banyak kelas dalam BO sendiri, dalam Rich sendiri, even daripada company sendiri kita dah ada kelas pasal produk, pasal business. So kita masukkan, hadirkan diri dalam kelas, tak kira pun apa yang berlaku. Macam Kak Zul dulu walaupun 5 minit yang terakhir tetap masuk dalam kelas. Even untuk takat gambar saja dengan speaker. Macam tu kan. Sebab apa? Kita nak pengalaman, kita nak pengetahuan kat situ. And then memahami soalan sebenar. Kadang-kadang orang tu tanya soalan, kita tak faham habis pun sebenarnya soalan dia tu. So kita kena jadi pendengar yang baik supaya kita faham betul-betul soalan tu. Kalau kita tak faham soalan yang dia berikan tu, kita kembangkan soalan dia tu. Kita spesifikkan soalan dia tu. Kita tanya lagi soalan dekat dia. Supaya kita tahu apa sebenarnya yang dia nak betul-betul. Okey? Contohnya macam ni lah. Dia kata sakit katalah. Saya macam contoh kalau kita ada prospek, orang tu kata saya nak makan aloe vera. Saya nak minum aloe vera kan? Saya nak minum aloe vera. So kita akan tanya soalan kat dia dulu. Sakit apa? Dan kadang-kadang dia tanya soalan kita, saya nak minum aloe vera ke saya nak minum berry nectar. So kita kena bagi soalan kat dia balik, you ada masalah kesihatan ke tak? Macam tu. Dan apa tujuan you sebenarnya? Contohnya apa dia punya main reason dia, sebab sebenar untuk dia ambil. Mungkin dia nak sihat, nak cantik, mungkin dia nak orang cakap dia ada masalah kencing tak lawas ke. So kita boleh spesifikkan soalan dia tu dan kita boleh bagi jawapan yang betul-betul sesuai dengan soalan dia. Macam itulah menjawab berdasarkan kategori orang yang bertanya tu. Kadang-kadang ada peringkat atasan, ada peringkat bawahan, macam tu. So kita kena sesuaikan diri kita, kita kena jadi sesumpah.
Kalau kita jumpa dengan orang atasan, kita kena berlagak, bukanlah action kan, tapi berlagak seperti orang atasan. Kita bercakap pun kita kena ada hormat semua tu. Bukanlah jumpa orang bawahan kita tak hormat, tapi cara bercakap kita berlainan. Okay? And then sentiasa berpendirian teguh dan menjawab soalan dengan keyakinan dan tinggi. Sebab apa? Kalau orang tengok kita teragak-agak, orang pun tak yakin nak join kita. Kita pun tak yakin nak join orang kalau teragak-agak kan. Betul ke dia ni? Boleh buat ke dia ni? Tapi kalau ada ilmu, orang yang Zizi Kirana tu tu dia tak jadi dah lepas tu dia yes, no limit, go go go, millionaire. Dia jadi macam tu, dia semangat tinggi tu kan. Okay, so cara nak jawab soalan kita kena feel, felt and found. Okay, maksud dia bila orang tu tanya soalan kita kena faham perasaan dia. Macam kita in the shoes lah, dalam kasut dia macam tu. Kita kena faham apa perasaan dalam soalan dia tu. Okay, lepas tu kita kena merasai apa yang dia tanya tu. And then found tu maksudnya kita cuba dapatkan jawapan untuk dia. Jawapan kita tu mestilah disertakan dengan contoh. Kadang-kadang orang cakap macam ni tau. Kak Zul bagi contoh. Soalan orang tu salah satunya dia akan cakap Forever ni harga dia mahal lah. Aloe vera ni mahal lah. Lepas tu kita kena bersetuju dengan dia. Kita kena bersetuju dengan dia. Kalau Datuk Desmond Kom pun dia cakap kita kena setuju. Okay, kita cakap ni. Ya, betul mahal tapi tak terlalu mahal. Sebab apa? Nak dibandingkan dengan kualiti dia. Masa itulah kita keluarlah ada certified bla 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 bla. Lepas tu keluarlah testimoni yang telah ada. So kita dah ada contoh kat situ, kita tunjuk kat dia dan kita bukannya sembang kosong. Kita bukannya sembang kosong. So orang bila dia dengar tu, dia dengar kita cakap benda tu dan kita bagi contoh sekali, of course dia akan percaya. Mesti dia akan percaya. Dia tak ragu-ragu. Lepas tu konsep ABC. Macam tadi kan Kak Zul cakap konsep ABC bukan setakat upline saja, kita ada buku kata-kata orang terminal pula dah aku terkenal sebenarnya. Okay, video, testimoni dan maklumat yang berkaitan. Contohlah macam sekarang Kak Zul nak ucapkan tahniah kepada yang ramai-ramai buat poster sendiri, kita bagi kata-kata semangat untuk orang. Itu pun salah satu konsep ABC juga sebab kita membaca. Daripada baca buku Smile ni pun bukannya calang-calang tau. Buku Smile ni kalau dapat baca dah hafal muka surat mana yang nak dibentangkan, oh my god, you are jutawan already. RM15 dah lahirkan jutawan. Okey, dah ramai dah jutawan. JLT kita sendiri pun dengan smile je. Senyuman. Sebab apa? Datin Simu dia cakap kita senyum, rezeki tu akan bertakung untuk kita. Okey, perkara untuk closing, 7 perkara yang ada untuk kita nak closing. Dah habis dah bercakap kan, dah tunjuk testimoni, dah jawab soalan dia. Apa yang kita nak closing untuk dia? Selesaikan semua pertanyaan tu. Janganlah biar tergantung-gantung. Kita pun tak nak gantung tak bertali kan. Saya tak berapa tahu apa, sekejap ya. Kalau orang tanya bolehkah minum ABG dan aloe berry nectar dalam masa yang sama, saya tak berapa tahu macam mana nak jawab. Boleh. Boleh. Jawab je boleh. Sebab apa? Aloe berry nectar dan aloe vera gel bukannya ubat yang boleh kena asing-asing. Boleh nak disekalikan. Boleh sekali aloe berry nectar, aloe vera, Pomestin boleh, tak ada masalah. Ini bukan ubat. So kita tak ada masalah. Macam minum jus je. Sama-sama Azni, okay? And then mendorong selesaikan semua pertanyaan, mendorong mengisi borang keahlian. Sekarang ni tak payahlah isi borang keahlian kan, kita ada F2U, isi keahlian dalam online macam tu, okay? So mendorong mengenal produk. Yes, kita nak mendorong mengenal produk ni daripada apa? Demo tadi tu, daripada katalog kita tadi tu. Itu kita dah mendorong dia untuk mengenali produk kita. And then memberi maklumat berkenaan. Berkenaan dengan semua apa yang dia tanya daripada segi kesihatan, daripada segi bisnes, semuanya kita bagi. Okay? Mencegah kekecewaan. Ini mencegah kekecewaan ni apa? Sebab apa? Dalam trainers guideline yang GRT Wisida dah cakap, dah bentangkan dekat kita, dah ajar kita.
kita nak mencegah kekecewaan ni, kita dah kena tanamkan dalam diri kita, orang anggap kita MLM. Dekat dahi kita ni dah tertulis MLM. So, kita dah fikir orang kalau dengar MLM memang tak nak punya. Memang tak nak punya. So, kita dah ada dekat situ, kita punya kita punya sokongan kat situ. Okey, kalau orang tolak aku pun, aku okey lagi, aku faham. Aku dulu pun tak suka MLM. Orang datang nak cakap pasal MLM pun aku tolak. Macam itulah. Lepas tu, memberitahu reaksi pengguna produk terlebih dahulu. Okey. Kita tunjukkan testimoni semua tu. Okey. And then, membuat temu janji yang akan datang. Contohnya lah kalau dia tu ni, nanti kita jumpa lagi lah kalau macam tu nak tahu lebih lanjut ke apa semua kan. Macam kata kita bentangkan GEP. Bentangkan GEP, orang tu pun mungkin tak ada masa yang lama. Okay, next appointment kita akan cakap pasal 5cc, pasal insentif. So kita dah bagi dekat dia hint, kita akan jumpa dia lagi. Ataupun kita akan cakap, okay, ini produk untuk hari ini, lagi 3 hari nanti saya akan call ataupun saya akan datang. Macam tu. And then memperkenalkan suasana syarikat dan upline. Of course, dalam trainers guideline pun kita dah bentangkan tentang syarikat kita dan kita kenalkan upline kita. Siapa upline kita? Daripada JRT Yusrida, Datuk Desmond Kong, orang yang menyediakan sistem BO International. So kita perkenalkan semua tu dan orang akan rasa lebih yakin. Kita punya GEP presentation yang disediakan oleh JRT Yusrida sendiri tu pun dah cukup power sangat dah. Cuma kita kena praktis lagi cara kita nak bentangkan. Okay? Semua ni hebat ni Kak Zul tahu. Semua dekat sini hebat sangat-sangat. Okay? Siapa kat sini dia rasa diri dia mentor business. So tulis kat situ, type nama sendiri JLT siapa-siapa. Type nama you JLT siapa-siapa. Sebab nak jadi mentor yang besar ni dia kena jadi global leader team. JLT Faiza, JLT Ain, Masya Allah, JLT Hamka. Okay. So you adalah JLT Zaiti Anwar, Helena. Ramai ni nak jadi JLT. Okay, di sebalik tu Kak Zul nak share sikit new polisi kita. 1 April dengan new polisi daripada Forever Living. Okay, apa yang ada? Kita ada bermula 1 April, ahli Novus kita dah panggil preferred customer. Kita tak panggil ahli Novus lagi dah. Preferred customer, pelanggan, okay, akan mendapat diskaun 5% dari sebelum, yang sebelum ni 15%. So sekarang 5%. Setuju? Setuju? Okay. And then digalakkan untuk kita punya, bulan lepas kita dah ramai sangat dah yang kerja untuk sampai assistant supervisor. So tahniah kepada semua. Sebab apa, inilah 10 langkah yang pertama, bukan 1 langkah, 10 langkah yang pertama untuk berjaya. Okay? JLT Lestari. So new policy ni diwujudkan kerana apa? Dia nak menghargai supervisor yang berniaga. Untuk tambah lagi dia punya income tu. Contohnya sebelum ni kan, VIP dengan VIP 35%, mana ada overriding. Sedangkan yang VIP yang lain tu hanya customer, hanya pengguna. Tapi this time, siapa yang menjaga 5cc, okay, 4cc aktif dan 1cc atas diri sendiri. So 5cc untuk Malaysia. Jaga 5cc iaitu gerak kerja kita, bukannya target, gerak kerja kita. Of course you akan dapat bonus yang lagi-lagi besar. Nak tengok tak? Nak tengok tak? Siapa nak tengok? Apa yang kita boleh dapat ni? Siapa nak tengok apa yang kita boleh dapat ni? Siapa? Unmute ni. Kejap Okey, nak tengok dah, nak tengok dah. Nak komen nak. Ada gangguan makhluk halus. Okey, so apa yang kita dapat kat sini? Okey, ahli Novus atau preferred customer adalah 5% dan assistant supervisor 30%. So overriding berapa yang kita dapat? 30% tolak 5%. Kita dapat 25% untuk new policy. Seronok tak VIP sekalian? Seronok. Sebab apa? Sebelum ni 20% je.
Ini company bagi lagi untung 25%. Dah macam Piramli dah. 25 dirham macam tu kan. And then tengok kita jual aloe vera saja. Sebelum ni kalau preferred customer ataupun novice kita beli, satu botol aloe vera kita akan dapat overriding RM19.80 daripada untung daripada harga jual yang company bagi untuk kita. Tapi sekarang bermula hari ini, keuntungan satu aloe vera ialah RM24.75. Kalau you bukan kalau lah, memang you all semua ni nak 5cc kan? Capai target 5cc, tambahan lagi 5%. 5% personal bonus. So aktifkanlah diri buat 5cc, okey? Aktifkan diri. Bonus gemuk-gemuk. Apa yang berlaku? Inilah senarai ringkasan lah keahlian Forever starting 2021. 5% produk diskaun, tidak boleh rekrut, tiada minimum pembelian, boleh upgrade ke VIP dalam masa 2 bulan. Sama je, itu sama je. Cuma harga dia yang berbeza sebab diskaun dia berbeza, okey? Sebelum ni kalau nak upgrade VIP 1547, sekarang kita dah kena cakap upgrade VIP harga diskaun adalah 1729. Harga jual tetap sama 1820. Tapi harga diskaun adalah 1729. Dan kepada VIP pula 30% diskaun. Ni VIP user 30% produk diskaun, 25% overriding bonus dari novice dan boleh rekrut ahli, tiada minimum pembelian. Tak kira. Okey, untuk bisnes 30% produk diskaun, okey, 25% overriding bonus dari novice, 5% lagi dapat daripada overriding VIP. Masya Allah, sebelum ni tak dapat overriding, sekarang dah boleh overriding. Masya Allah. Boleh rekrut ahli, tiada minimum pembelian. Tapi kita cadangkan untuk buat satu sisi atas personal sendiri. Sebab apa? Bulan-bulan kita pun nak makan. Takkan kita suruh orang makan, kita tak makan pula produk kan? Kita kenalah makan. Macam mana kita nak share kebaikan produk tu kalau kita stop makan? Okay? Next. Ini sponsor. Satu VIP kita sponsor. Berapa boleh dapat? Kalau assistant VIP member, satu VIP yang dia register pada bulan tu, new policy dia dapat 455 dekat 500 weh. Tadi Kak Zul cakap suri rumah boleh dapat 300 je kan. Ini dia bagi 500, hampir 500. Dan supervisor. Masya Allah, supervisor untuk bulan baru ni hampir sama. Bukan hampir lah, memang sama dengan polisi yang lama untuk manager dapat satu VIP. Assistant manager naik lagi. Ya Allah, memang gemuk lah 2021 ni. Bermula April ni memang gemuk lah korang punya bonus. Amin. Manager RM782.60. Cepat-cepatlah naik manager weh. Hari ni pun dah ramai dah naik assistant manager. Naik manager. Tahniah. Okay. You all memang awesome. Okay. Ini Kak Zul akan serahkan kepada kita punya eager manager Izzati. Kita dah tengok duit kan. Nak tahu jugalah macam mana nak bekerja ni, nak buat kerja ni. Ramai yang makan gaji tadi kan, 80%. So Kak Zul minta eager manager Izzati untuk sambung kita punya topik malam ni. Ada yang dah tidur ke? Siapa nak dengar lagi? Bagi fire. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 148 partisipan, hebat sangat. Masih stay lagi Okey, siapa rasa hebat? First of all, siapa rasa hebat MC kita? Kan, first time MC. Permulaan untuk kita change dengan cara kita berani bercakap. Lepas yang kita of course, and then second adalah kita kena mula dengan MC dulu. Jadi pun sama. Dulu Kak Yus dengan Kak Zlati jadi MC dahulu. Okay, so siapa rasa speaker kita hebat? Dia punya presentation 5 ciri-ciri bagaimana kita retain dengan recruit dekat Forever ni. First adalah prospecting. Dah menjemput. Tapi dah menjemput, jangan pula tak berani nak closing. So 5 perkara tadi, hopefully kita catat semua. So kalau kita rasa hebat, cuba kasih api sikit. Nak tengok. Masih bersemangat tak kita malam ni? Dah dekat pukul 10 ni.
Helena, Evelyn, tahniah kerana Hamka, yes, Siti Rohiza, Jan Hiyadian, tahniah kerana anda memberi masa. Dan nampakkan kita punya slide ni pengurusan masa. Anda juga sedang memberi masa untuk anda sedang guna masa untuk kita dapat masa yang lebih. Okay, so alhamdulillah actually first of all jadi nak share kita ke Mirror walaupun hari ni Yas macam sibuk sikit lah sebab apa weekend ni kita akan turun ke Melaka, so hari ni Zati just settlekan pergi pada polis, apa kena marah kat pada polis kena marah kan, tapi hadaplah juga dah settle beratur panjang. Petang tadi lama juga anda pukul 3 sampai pukul 6, so balik rumah rehearsal dengan Kak Azul pula. Ini adalah salah satu cara Zati bersyukur untuk GLT kita, Kak Yus dan Abang Wan, dan juga kepada Kak Zura dan seluruh tim. Dengan kita memberi sebagai speaker, Zati ni takut jadi speaker sebenarnya. Takut, actually takut, terutama pada Rich Academy. Tapi Zati mula berani lepas Zati buat live dengan BOI Group dengan Datuk. So jadi betul kan big group, so Rich Academy jadi nombor 2. Maksudnya Zati dah melepasi ketakutan yang kuat untuk BOI. So untuk Rich Academy, alhamdulillah Zati boleh memberi untuk malam ni. Terima kasih Kak Ayus untuk setiap guidance dan ilmu Kak Ayus kepada Zati sehingga hari ini Zati menjadi speaker. Okay, terima kasih kepada Kak Azul kerana sentiasa memberi keyakinan pada Zati. Okay, kita masuk pada pengurusan masa. Siapa nak tahu tarik 1? Apa yang tentang masa penting sangat kan nak tahu tentang masa ni? Tarik 1. Okay, Abang Madu. Abang Madu, wow. Okay, Siti Fairuz, Najiha, Najiha dan supervisor. Okay, actually masa ni macam Kak Azul cakap tadi, dia adalah akar. Kita punya roots dekat forever ni adalah masa. Betapa pentingnya masa ni untuk kita dapat masa yang lebih. Maksudnya kita kena guna masa untuk dapat masa. Kalau you jumpa MLM yang bagi tahu you tak payah guna masa. Maksudnya you just 5D. Apa itu 5D? Duduk diam dapat duit. You jangan percaya. Apa-apa pun kita punya MLM perlukan masa untuk kita macam mana untuk kita dapatkan lebih masa. Kat sini kalau you rasa tak naklah jadi nak kaya, nak duit, tapi nak duduk saja-saja. You jangan harap. You kena guna masa, baru you punya downline pun guna masa. So kat sini ni kita bercerita dalam forever, dalam group forever. So kalau you nampak kat sini, jadi seronok kalau nak bercerita pasal bab masa ni. Sebab apa dekat sini ramai orang pecundang. Bab masa ni ramai orang pecundang. Even Zati pun lepas jadi suri rumah, sebut suri rumah pun dah tak betul. Okay, so lepas jadi suri rumah ni Zati macam kecundang sikit buat masa ni. Berbanding dengan masa Zati part time dulu sebagai nurse, Zati boleh manage masa dengan baik. Orang cakap terkejut. Culture shock. Biasalah manusia biasa kan. InsyaAllah akan sentiasa perbaharui. So kalau you nampak dekat sini cantik pengurusan masa sampai kepada pengurusan masa Sifu ajar kita. Okay, ada 3 zone dekat sini. So 3 zone kat sini, you boleh nampak zone A, zone B dan juga zone C. Kalau anda ni yang bekerja, sebab apa dekat sini pengurusan masa ni it's more to kepada mereka yang part timer. Kerana apa? Kerana 80% yang berada di forever ni adalah part timer dan kebanyakan yang berjaya adalah part timer. Kita tengok contoh terdekat lah kepada Mary. Masih lagi bekerja sebagai jurawat tapi dah F2D level 3, dah CBM. Semua dah sapu habis. Hebat kita jadikan Mary sebagai contoh supaya kita pun sentiasa terbakar untuk buat semangat. Siapa nak jadi macam Mary? Cuba type. Saya nak jadi macam CBM Mary. Less than 1 year. Less than 1 year. Dah sapu bersih segala insentif. Betul pentingnya pengurusan masa di MACD Forever ni. So kalau you nampak kat sini, zone A ni, di sini adalah waktu kita bekerja. Kita ambil masa office hour lah daripada pukul 9 sampai pukul 6 petang. So dekat sini seeloknya kita elakkanlah kita guna masa time bekerja ni untuk kita buat bisnes. Sebab apa? Kita ni dapat gaji. Kita dapat gaji daripada majikan. So kita kena tunaikanlah tanggungjawab kita ni dan hak kita ni sebagai pekerja kepada majikan. Itu tanggungjawab kita kepada majikan. Dapat gaji majikan kot. Majikan bayar gaji kita. So apa yang Zati buat kat sini, so Zati relate sikit lah. Zati relate sikit bagaimana Zati manage masa Zati bekerja dulu. Contoh sebab Zati kerja shift. So tak sama kat Zoom masa kat sini. Tapi maksudnya
sama je cara apply kita tu macam mana. Macam Zati dahulu, Zati kalau busy memang tak sentuh langsung lah telefon masa bekerja. So kita di critical unit dengan patient. So apa yang Zati buat, Zati akan prepare segala bahan pada malam. Kalau contohnya Zati kerja pagi, pukul 5:30 dah keluar dah. So balik malam pukul 10 malam. So apa yang Zati buat, Zati akan prepare just yang copy paste sahaja. Zati ambil dekat itu punya, masa tu tak ada fighter lagi, awal permulaan Zati just copy paste saja daripada kita punya sideline ke, tapi kena hati-hati jangan ambil yang overclaim. Maksudnya kita tak terlalu tak ada tunjuk produk dengan penyakit, jangan sekali. Kalau just nak tunjuk penyakit boleh tapi tanpa produk. So apa yang Zati buat, Zati prepare bahan. So kalau time bekerja atau waktu rehat tu, sebab bila kita dah prepare, it take less than 1 minute je nak post kat Facebook. So apa yang Zati buat, waktu rehat kan pastinya dalam tengah makan dalam 15 minit paling lama lah 15 minit kan. Time makan tu post kejap. Pergi toilet kan masa tak sampai seminit pun. Kadang-kadang Zati post masa dekat situ. Itu cara Zati, tapi tak pernah pun efek, maksudnya tak ada pun orang cakap kat Zati, kau ni time kerja buat bisnes. Tak pernah. Betapa Zati menjaganya bila Zati bekerja dan dengan bisnes. Ia berbeza. Okey, ni zone kerja, zone A. Okey, so untuk zone B, ini dah masuk timing pukul berapa? Daripada pukul 7 sampai pukul 11 malam. Ini dah masuk pada tanggungjawab untuk diri kita. Bagaimana? Pada waktu ini, tiada siapa pun yang bertanggungjawab untuk hidup you. Tiada siapa, melainkan diri you. So, pada zone inilah kita nak, macam mana? Kita nak naikkan kualiti hidup kita. Kita nak kita nak kesihatan yang terbaik. Kita nak bagi taraf hidup yang terbaik untuk siapa? Untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk suami kita. Semuanya berlaku di zone B ni. Maksudnya kita sesetengah orang, ramai orang yang bukan sesetengah, ramai. Ramai, betul tak? Siapa kat sini? Balik kerja, terus tidur. Balik kerja, rehat. Ini bezanya. Mereka yang ada goal nak impian, mereka ada impian yang tersendiri, mereka actually tak penat pun sebenarnya. Tapi sebab mereka kurang inspired. Jadi pernah buat MBA course ni, kita ni kurang inspired. Sebab itulah kita ni pada waktu ini kita banyak lemau. Sebab apa kita ni selesa lah. Kita berada di zone selesa. Kita berada dalam proses denial. Kita tak pernah fikir pun impact pada ujian yang akan datang. Maksudnya kita tak duduk dan muhasabah diri. Bagaimana? Bagaimana kalau begini, kalau begitu? Bagaimana kalau aku sakit? Bagaimana kalau if anything happen to me, to my husband, to anak-anak? Kita tak pernah duduk untuk fikir pada ujian yang akan mendatang. Sebab apa? Inilah proses biasanya orang kita ni, dia shift out dia punya minda. Tak nak fikir. Tak mungkin kot aku jadi. Tapi bila dah jadi, baru terasa menyesal. Sebenarnya persediaan kepada ujian-ujian hidup yang mendatang. Penting persediaan. So untuk you all, ucapkan tahniah, ucapkan terima kasih pada you all sebab you dah ada persediaan ni. Walaupun sekarang you sihat kan, ada waktu lapan, ada kesihatan. So you boleh relate 5 perkara, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Nanti cari sini kat Google. 8, waktu lapas sebelum sempit. Sihat sebelum sakit. 5 perkara tu ingat. Hidup sebelum mati. Alright. So masuk kepada zone C. Zone C ni mungkin weekend lah. Okay, setengah orang dia ada cuti Sabtu Ahad, so 2 hari. Itu rezeki dia. Tapi jarang sangat lah cuti 2 hari pada weekend. Biasanya hari Sabtu akan kerja separuh hari. And then hari Ahad baru cuti. So pada zone C ni kita full swing. Macam Zati pun, kalau dulu time cuti pergi IKEA. Kak Ish tahulah, Kak Azza tahulah, Zati pergi IKEA. So pasal aku barang-barang IKEA, tapi tak pergi beli pun. Pergi cuci mata sahaja. So pada waktu tu, tapi sekarang masa Zati dah kena forever, tidak. Tidak lagi. Zati memang saat cuti lah memberi cakap semangat kebakaran. Ingat Ahmad Zahari. Semangat kebakaran buat Zati untuk ini aku nak buat betul-betul ni. Memang gila-gila buat. Buat live dah, buat TikTok, macam-macam Zati buat. Ini cakap full swing. Okay, kalau you macam contoh you pergi macam orang cakap kita buat apa macam ada family day ke, macam ada kenduri kahwin ke, benda-benda yang kurang penting maksudnya you tak payah attend. Kalau mungkin adik-beradik tu mungkinlah kena attend, tapi yang maksudnya saudara jauh ke, kalau you rasa tak perlu nak attend, you tak perlu attend lah. Sebab apa? You nak full swing. Ambil masa 3 tahun sahaja. Hanya 3 tahun saja you berkorban di sini. And then rasa pahit tapi akan rasa manis di kemudian hari. So ini adalah proses. Proses untuk kejayaan. Akan ada yang pahit, barulah rasanya manis. Takkan nak rasa manis dulu kan?
setiap perkara untuk berjaya ni kita perlukan pengorbanan. So pengorbanan ni adalah pahit. So actually tak ramai pun yang sangat berkorban. Okay, so lepas 3 tahun, automatic hari-hari adalah family day. Lepas 3 tahun setiap Kak Yus, hari-hari family day. Betul tak? Nak jadi macam Kak Yus tak? Siapa nak jadi macam Kak Yus? Cuba type. GIT, nama diri sendiri. Saya nak type nama you. GIT Zuraida ke? GIT Harfia ke? Siapa GIT? Cuba type semua. GIT Aziza ke? Type. Siapa nak jadi macam Kak Yus? Hari-hari hari raya. Hari-hari nyanyi lagu raya. Kan? Seronok tak? 15,000 lah masuk bonus. Semalam masuk bonus lagi. Tahniah buat yang dapat duit STS dengan Global Rally Achiever. Alright. So, ini pengurusan masa. Okay. So, next Kak Yu kat tu. Okay, kita pergi pada next slide. Okay. Sistem masa ABC ni, you nampak sistem zone A, zone B, zone C ni, apa yang kita boleh buat pada ni adalah sistem masa. Macam mana kita nak buat? Macam tadi untuk zone B dengan zone C tu, kita boleh tukar daripada masa 1 jam, bagaimana kita nak tukar jadi 10,000 jam. Hebat tak? Kalau buat bisnes sendiri, bisnes konvensional, kita tak boleh nak tukar masa. Kita tak boleh nak gandakan masa. Tak boleh, melainkan di platform yang tepat, iaitu di multi level marketing lah, networking. Sebab kita tahu kita punya research 20% jutawan dunia ni datang daripada kita punya multi level marketing. So bagaimana? Rasanya ni kat yang A, hari sistem day Kak Zu. Ini upline day, rasanya sistem day yang A punya. So bagaimana kita nak gandakan daripada 1 jam ni dia boleh jadi kepada 10,000 jam. Kita ada satu adalah apply system day. System day ni, apa maksud system day ni? System day ni macam contohnya system day ni dia ada 4 kriteria. Nombor 1 adalah perpaduan dan juga penstabilan. Kenapa? Okey, di sistem day ni kita tahu kita boleh imitate, kita boleh tengok kita punya sistem day ni dah lama je, dah wujud pada berpuluh-puluh ribu tahun yang lalu. Di mana? Pada agama kita. Sebab apa? Contohnya kalau Islam, dia punya sistem day ni setiap hari Jumaat. Kalau macam Kristen, sistem day dia ni adalah pada hari Ahad. So inilah yang menjadi kekuatan pada agama. So kita rangkaian yang besar, kita kena ada sistem day. So apa yang kita boleh buat pada sistem day ni, yang Sifu bagi untuk kita adalah kita attend sistem day kalau untuk BOI pada hari Selasa. Maksudnya perpaduan kalau you nampak, kalau sebab tak ada slide kan, so nasib baik ingat. Okay, just explain. So untuk sistem day ni dia adalah 30% adalah perpaduan dan juga 30% adalah dia punya penstabilan. Kenapa? Sebab apa? Dalam sistem day ni kita ajak orang baru ataupun prospek. Prospek yang datang. So dekat situ bila nampak kita punya grup ni kukuh. Kita punya dia nampak komen-komen dekat ruangan chat tu, keep bagi fire, keep bagi semangat each other. Ada yang bagi testimoni kat situ, ada yang cakap saya lepas ambil aloe vera gel kolesterol turun, lepas ambil RTC kolesterol turun. Dia boleh baca kat situ. Untuk orang baru, mereka sangat-sangat perlukan benda-benda macam ni. Bila dia nampak bila mereka nampak yang ada dia punya chatting tu dengan kekuatan kita punya antara sideline semua ni, so dia rasa nak stay, dia rasa yakin untuk buat this business. Itu sebab tu pentingnya hari perpaduan. Di sinilah kita berkumpul. Kita berkumpul macam hari keluarga lah. Kita berkumpul tapi kat sini seluruh FBO kita berkumpul pada hari sistem day. So kalau you nampak yang tu penstabilan dengan kita punya perpaduan tu 30%. So kalau you masuk pada perkembangan dengan kepada pendidikan tu hanya 20% saja. Okay, so kita apa Kak Zu? So kita apa? Saya ingat. Tak apa. It's okay. Just stay pada hari apa ini. Sebab kita dah nak masuk pada apa day. Thank you Kak Zu. Okay. So dia berbeza dengan sistem day ni. Dia lebih pada perpaduan. Alright. So sebab tu kita nanti masuk sikit pada kenapa kita kena memberi pada sistem day ni. Macam Rich Academy ni adalah sistem day kita malam ni lah.
Okey, setiap hari Khamis sistem day kita. Sebab apa? Ini adalah kemuncak kepada seorang FBO dia punya pemberian yang tertinggi lah untuk seorang FBO ni kepada upline dia bila mana dia sanggup untuk memberi kepada adik-beradik dia. Sebab apa? Kalau kita memberi hanya kepada kita punya downline, of course kita akan dapat sisi. Betul tak? Kita hanya memberi top pada downline-downline kita. And then kita akan dapat sisi daripada downline kita. Itu orang cakap timbal balik, give and take lah akhirnya. Tapi bila kita buat sistem, bila kita memberi sebagai speaker ni pada sistem dia, kita tak dapat apa-apa. Contohnya grup Abang Faizul. Contohnya grup siapa manager kat sini lah kan. Actually tak dapat apa-apa macam Zati tak dapat apa-apa daripada grup Abang Faizul. Tak dapat sisi pun daripada grup Abang Faizul. Tapi inilah orang cakap kita memberi untuk kita tolong sesama kita supaya kita semua berjaya. Inilah MLM yang cantik di platform Forever ni. Kita nak semua bangkit, kita nak semua berjaya, kita nak tarik pimpin tangan sama-sama kita. Kalau kita ada ilmu, kita kongsi. Okay, so Alhamdulillah kita sama-sama memberi untuk tim Niche Academy sebagai tanda kita bersyukur kepada kita punya GLT yang dah berkorban. Memang orang cakap kalau 100% itu more than 100% lah berkorban untuk kita dengan Abang Wan sekali. So okay, itu untuk sistem dia. Alright, so sama-sama kita jadi speaker untuk Niche Academy. Kita mantapkan lagi Niche Academy. Alright, biar di mata dunia. So kita masuk pada hari upline. Hari upline ni apa yang beza dia adalah, kalau you nampak perpaduan dia kat sini 20%, perstabilan dia adalah 20%. So dia lebih kepada pendidikan dan perkembangan. Dia 30% kat sini. Kenapa? So hari upline dia ni dia lebih pada two way. Maksudnya kita nak bantu dia. Dia nak tahu lebih tentang bisnes. Ini lebih pada personal touch. Alright. So hari kita jumpa upline lah. Kita nak mengenali hati budi dia. So hari upline dia ni jugalah kita nak, okay, biasanya dekat kita punya Forever ni banyak kelas kan. Banyak kelas GEP, banyak kelas tentang produk. Tapi pada hari upline day lah kita boleh hati ke hati. Di mana dia punya kekurangan dia. Kenapa dia stuck? Kenapa dia tak boleh buat? Kenapa? So kat sini kita menyelami emosi dia. So mungkin daripada situ dia boleh bangkit. Kita biar dia nampak impian dia tu. Bila kita dah pegang hati dia, bila kita dah pegang emosi dia, insya-Allah automatik dia ada gerak kerja dia. Ini caranya. Sebab tu pentingnya hari upline day. So dia lebih pada pendidikan dan pada masa sama lebih pada emosi jugalah. So membantu downline untuk kita sama-sama untuk kita buat coaching lah kepada mereka. Okay, next Kak Zu. Yang seterusnya adalah hantar meeting yang seterusnya. Okay. Apa yang seterusnya yang masa ni yang kita boleh guna, apa yang kita boleh buat. So dekat sini kita boleh hantar meeting ke rumah. Okay, apa yang you faham, kita boleh hantar meeting ke rumah ni macam mana. Contohnya kita ada FBO. Kita ada FBO, kita punya downline kita ni yang tak boleh nak attend online, yang tak boleh nak attend offline. So apa yang kita boleh buat, caranya adalah bila kita dah attend talk, kita pergi jumpa dia. Kita bagi action. Lepas kita dapat ilmu, kita sampaikan. Ini caranya kita bagaimana kita hantar meeting ke rumah. Okey, apa yang Zati nak terangkan dekat sini adalah bawa balik hasil dari kerja. So maksudnya bila you dah attend talk ataupun you attend kelas system day ke apa-apa kelas yang you dapat ilmu, kalau tak ada action, maksudnya contohnya you tak ada apa-apa, you tak bawa balik masalah pun ataupun you tak bawa balik hasil. So maksudnya you tak buat apa-apa. Kalau you bawa balik hasil, maksudnya you do something. Kalau you bawa balik masalah pun, maksudnya you do something juga. So tak kisah ada hasil ke, tak ada hasil ke, just buat, just action. Okay? Kalau maksudnya you pergi jumpa you punya downline daripada dia nervous, tapi dia tak nak naik, dia tak nak upgrade VIP. It's okay, tak apa. At least dia membeli. At least mungkin dia membeli 2 botol aloe vera gel. At least ada hasil. Walaupun mungkin kat situ mungkin masalahnya kat situ sebab dia tak nak upgrade VIP. It's okay. Mungkin lama-lama dia akan upgrade lah VIP. Maksudnya kita buat kerja. Ini maksudnya kita hantar meeting ke rumah. Okay? Okay, next. Yang seterusnya adalah hari yang keempat. Yang keempat adalah hari beraksi. So apa yang kita faham tentang hari beraksi ni, kita boleh attack 3 benda. Dekat sini you boleh nampak 3 benda. So kita attack 3 perkara ni iaitu home party,
carry party dan juga meeting party. Macam home party ni kita boleh buat GEP ataupun demo lah. So you boleh buat dekat rumah je ataupun mungkin dekat rumah-rumah yang dekat macam mana jiran you ke. So ini adalah orang cakap dekat rumah ni office you. Macam Jati kan kat rumah sekarang dah jadi office. So carry party ni macam mana? So kalau carry party ni mungkin you boleh buat dekat hotel ataupun dekat kopitiam ataupun dekat restoran. So mungkin dekat sini you boleh buat you boleh pergi one by one. Maksudnya table to table. So, supaya senanglah untuk you ajar downline you. So yang seterusnya adalah meeting party. Apa ini meeting party? So meeting party ni maksudnya adalah mungkin kita buat launching produk dekat hotel ke. Lepas tu kita buat skincare facial. So ini yang besar lah kan. Mungkin kita tak mampu nak buat lagi sekarang tapi ini adalah cara-cara kita nak attack. Tiga benda ni bagaimana kita nak beraksi. Alright. So seterusnya adalah hari event lah. Okay, yang E. Okay, hari event. Apa maksud hari event utama ni? So hari event ni dia biasanya 2-3 kali je dalam masa sebulan. 2-3 kali, 2 hingga 3 bulan sekali. Maksudnya hari event ni macam kita tengok kickstart. Kickstart ni kita ada 4 so 4 kuarter. So ada 4 kuarter. So sekarang ni kickstart yang kedua. Bakal bulan 4 ni dekat dah. So akan ada mesyuarat sekali-sekala. So apa lagi yang sekali-sekala yang kita boleh bawa tim kita ni untuk attend, untuk kita gandakan masa ni, kita tengok event. Macam dulu Zati pernah pergi Brilliant Night dekat Pahang. Itu event tu setahun sekali je kan. Maksudnya tengok siapa yang top income. Masa tu Kak Yus top 5 rasanya. Top 5 ke top 4 tak ingat lah Kak Yus. So daripada situ first time Zati jumpa Kak Yus top, tapi dia sebenarnya top 5 income lah Zati jumpa Kak Yus kat situ. So dia macam dia macam projection tau. Projection dengan imagination untuk kita nampak. So second time jumpa Kak Yus, alhamdulillah dah dapat income 5 angka dah. Itu pentingnya kita attend setiap meeting ni. Betul penting kita nampak kejayaan orang. Sebab tu Kak Yus ni bawa kita ramai-ramai pergi attend sebab dia cakap dia boleh tengok mungkin beberapa bulan nanti dia so kita boleh nak terpentas tu. Tapi sekarang bila dia naik buat dekat Zoom alright, so okay, tak apa, semangat tetap ada. Okay, so seterusnya adalah kita ada quarter kickstart. So join hari tu 18 kickstart. So ini 1 juta bukan wang. Sama-sama join RM20 je bayar tapi akan dapat balik. Pasti akan dapat balik duit tu. Boleh redeem balik. Kalau you nak beli buku smile ke, okay, boleh redeem balik. And then dulu ada 2 day 1 night camping. Tapi sekarang tak adalah. Kata gambar situ ada 2 day 1 night camping seronok. Siapa dah register untuk quarter kickstart, cuba type 5. Nak tengok siapa yang dah register quarter kickstart ni. Jangan tak register. Rugi daripada kickstart ni lah. Kita boleh jadi luar biasa. Satu hari je. You kalau boleh jangan duduk kat luar. Kalau boleh duduk kat rumah, prepare yourself untuk dengar apa speaker nak beritahu. Sebab apa semuanya adalah speaker yang ikut sistem. Kalau you nampak barisan speaker kita tu semuanya jutawan. So jangan lepaskan peluang untuk kita cedok sebanyak mungkin. Hanya RM20 je. Kalau you kat luar memang tak dapat RM20. Itu pun dapat balik redeem. Nak cedok mana, betul tak? Semuanya free je. Yang tinggal hanyalah usaha kita nak buat ataupun tidak. Okay. So seterusnya adalah hari tadi kan ini last kan event. Kita masuk kepada pengurusan bagaimana tadi apa yang you faham dekat sini. You boleh nampak 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. Okay. Mungkin kalau yang part timer dia mungkin masa dia sikit. Siapa part time kat sini cuba type. Time mungkin masa dia tu ada sikit. Mungkin kalau untuk full timer ni dia masa dia lebih sikit. Tapi apa yang penting kat sini adalah bagaimana kita nak bahagikan masa kita ni kepada segmen. Okay, kat sini you boleh nampak pengurusan masa 1, 2, 4, 6. So kita boleh tambah dekat sini akan ada 13 segmen. 6
tambah 4, tambah 2, tambah 1. So 6, 10, 12, 13. So 13 segmen. Contohnya you ada dalam sebulan ni, you ada masa di luar waktu kerja lah. Ini untuk part timer So di luar waktu kerja, you ada masa dalam tempoh sebulan tu 40 jam. Okay, 40 jam ni you bahagi pada 13 segmen. 6 tambah 4 tambah 2 tambah 1 kan. So 40 jam ni you bahagi pada 13. Berapa you dapat? Cuba kira berapa dapat. 40 jam masa yang you ada, maksudnya masa untuk you beraksi lah. Untuk you tukar masa. You guna masa tu untuk you tukar lebih banyak masa. 40 jam. Cuba bahagi. 40 bahagi dengan 13 dapat berapa? Cepat. Cepat. Go. Now. Kak Yes. Now. Terus nanti kira. Okay, 3. Lebih kurang 3 jam. So inilah segmen masa untuk kita. Okay, kita ada 4 terutan kat sini. Berapa banyak masa untuk kita letakkan nasi tak segmen ni. Contohnya nombor 1 untuk kita kekal panas. Untuk tim kita kekal panas. Berapa segmen? Dekat sini adalah 1 segmen saja. Kat sini you hanya letak you jangan letak 40 jam dekat kekal panas ni. Kalau kat kekal panas ni adalah sistem day kita lah. Sebab tu kalau sistem day kita BOI group seminggu sekali. Bukannya hari-hari. Maksudnya kita ajak ramai-ramai ni, kita punya jumpa hari keluarga ni pada hari Selasa, and then kalau Rich Academy hari Khamis. Sekali je dekat, dia bukannya hari-hari. So, you hanya letak dekat sini hanya 3 jam je, satu segmen. Okay. Nombor 2, pimpin line. So, pimpin line ni, you letak kat sini ada 2 segmen. So, dekat sini, hari untuk you coaching downline, untuk you bawa downline you. Untuk you, untuk you coaching downline you. Semua tu. So dekat sini you kalau 2 segmen lebih kurang dalam 6 jam. So 3 jam, satu segmen 3 jam, 2 segmen dalam 6 jam. So kat sini you boleh maksudnya you hari untuk you coaching downline you lah kan. So yang ketiga lah buka line. Apa maksud buka line ni? Buka line ni adalah dekat sini you spend 4 segmen. Kalau 4 segmen dalam 3 lebih kurang 4-12 jam. Masa lah kita cari, kita recruit VIP, novice. So lebih masa dekat sini. And then paling banyak adalah dekat fokus 3 line. 6 segmen dekat sini. So 6 segmen ni kalau kita darat dengan 3 dah 18 jam dekat sini. So kita lebih fokus pada 3 line. Kenapa? Kalau 3 line ni kita faham daripada 5 line ni kita fokus pada 3 line. So 3 line ni ia adalah titik muka line. Maksudnya line pada fighters. Kita ada 3 generasi kita yang semuanya fighters. Itu terbentuknya satu line. So kita fokus kepada 3 line ni. Fighters kita ni kenapa? Of course lah untuk CBM level 2. CBM level 2 income banyak kot. Mau 500,000 USD. Kita tengok kita punya global rally nanti berapa CBM level 2 dapat. Ini maksudnya kita punya maksimum. Kenapa kita kena fokus pada 3 line. Tapi actually 3 line ni pun maksudnya kita fokus pada bila mereka dah manager ni, kita dapat apa lagi? Dapat royalty bonus. Banyak dekat situ royalty bonus ni. Orang cakap satu kaki pun dah dapat. Dia payah habis. Nak cari kat mana? Dia dah ada 3 konsep. Satu company yang sangat-sangat cantik hanya forever dia ada 3 konsep. Ini pentingnya you fokus pada 3 line. So dekat sini kalau kita nampak kita lebih kepada buka line dengan fokus pada 3 line. So dekat sini dah 10 segmen. Sebab apa? Sebab kita nak ini cara kita nak uruskan masa yang betul supaya kita dapat ikan yang banyak lah. Daripada kita, sebab apa kita develop orang ni, kita develop lebih ramai fighters untuk guna lebih masa. Bila mereka dah faham untuk berjuang di platform yang tepat ni, bila mereka guna masa, inilah maksudnya kita gandakan masa kita di dunia networking. Maksudnya kita tak guna masa kita saja je. Di sini maksudnya 1 jam kita ni, bila kita ajak tim ramai-ramai ni, masa sistem day ke, kita dah gandakan masa. Sebab apa? Mereka faham. Itulah maksudnya kita leverage speaker. Macam mana ni lah. Kita leverage speaker. Kadang-kadang downline kita ni tak nak dengar cakap kita. Dia nak dengar cakap orang lain. Contoh macam Kak Yus. Sistem day untuk BI group. Mungkin tim lain terinspirasi dengan Kak Yus. Hebat. Itulah macam cakap rezeki kita terbuka luas. Kita jadi speaker pada hari sistem day. Okay. So next, ada ke? Saya tak ada. Saya dah last kot. Okay, inilah orang cakap 3 tahun buat jimat 30 tahun. Okay, last ini slide last pada Zati. Ini adalah jadual online training yang you kena ingat, yang you kena bagi tahu tim you supaya
sentiasa masuk, terutamanya Teppanyaki lah. Okey, untuk Teppanyaki ni kita ada setiap Isnin dan Rabu. Setiap pukul 10.30. Kalau game pagi hot setiap Sabtu pukul 10 pagi. So ini adalah orang cakap session orang cakap wisdom lah untuk kita buat share. So di sinilah ramai mereka yang berubah dari segi perubahan diri lah, dari segi dalaman. Dia punya inner self dia punya self discovery dia akan bermula bila dia berani bercakap. Banyak kalah sharing di Teppanyaki sebab Zati pun masih lagi, orang cakap Zati pun bermula di Teppanyaki. Jangan segan, jangan takut untuk kita bercakap walaupun sekecil-kecil kejayaan kita just bagi tahu. Kita raikan diri kita. Kalau bukan kita nak raikan diri kita, siapa lagi? Daripada situ bila orang terinspirasikan kita, maka kita punya pintu rezeki tu akan terbuka luas. Alright. So kalau untuk English kita akan ada setiap hari Ahad lah Teppanyaki, okay? Kalau untuk sistem day BOI kita ada setiap Selasa, Jati dah mention tadi, pukul 8.30 malam. And then kalau setiap hari Khamis ni kita punya Wish Academy, okay? And then kita ada live interview, biasanya sebulan tu 2 kali je. Dia alternate 2 weeks. Kita ada kickstart training quarterly, Januari, April, Julai dengan Oktober. Okay, jangan lupa untuk register quarter kickstart. And then kita ada recognition wave, quarterly juga ada March, June, September dan juga December. Okay, so ramai-ramai lah masuk kita punya online training ni sebab masa PKP ni tak ada benda lain dah nak buat. Kalau you rasa offline you macam stuck, you pergi daripada online. Sebab apa? Ramai daripada kita ni dengan telefon, 24 hours dengan telefon. So jangan takut untuk start dengan online. You rasa macam tak boleh lah online. Boleh, semua orang boleh. Jangan cakap tak boleh. InsyaAllah kalau tak takkan Kak Yus boleh jadi GIT online. So follow je leader-leader kita. Kalau kita nak, kita buat je. Jangan kita takut. Sebenarnya permulaan yang hebat ni kita mula kita berlawan dengan diri kita bertanding dengan diri kita. Tak ada musuh yang hebat selain daripada diri kita sendiri. So insyaAllah semua kita nak ada pejuang hebat. Kita listkan kriteria fighters yang kita nak, cuba tulis. Kriteria fighters macam mana yang kita nak. Dan kita cuba benamkan setiap kriteria tu dalam diri kita. So nanti akan adalah pantulan fighters yang akan hadir dalam tim kita. So ianya bermula daripada diri kita sebagai fighters. Okay, kita adalah fighters pada diri kita sendiri. Okay, itu saja daripada Zati. Sudah habis kot Kak Zul dah last slide kot kan. Alright, itu je. Thank you so much. MC udah masuk MC. Okay semua macam seronok tak? Seronok tak dengan kelas malam ni? Okay, kalau seronok, tekan 5. Tekan 5. Okay. So bagi yang berapa ratus lagi ni, 133 orang yang masih lagi bersama dengan kelas malam ni, tepuk tangan, tepuk. Saya tepuk ni, tepuk. Okay, tahniah kepada semua. Okay, kerana menghadirkan diri, masih lagi stand back, okay. Ketuk. Okay, seronok kan kelas daripada 2 speaker yang luar biasa, yang inspirasi luar biasa kepada saya, kepada semua. Okey, dengar tu suara tu. Dengar kan? Okey. Apa-apa pun bersyukurlah kita kerana kita berada di di bawah rangkaian Rich Academy, BO International, di mana sistem dia begitu unik, begitu structured untuk kita follow. Okey, dengan baik. Kat lain tak dapat semua ni. Dari segi masa semua di-guide, okey? Jadi apa-apa pun saya akan buat kesimpulan. Nampak tak ribbon ni? Pastikan ikat. Okey, ikat sekali lagi. Ikat, kita simpulkan supaya kita di antara yang follow sistem yang di mana kita tengok kan EM kedua-dua speaker kita memang follow dia punya sistem, memang terbaik. Okey. So apa yang saya nak simpulkan sini, simpul mati kat dalam hati masing-masing, jiwa, okey, dalam roh masing-masing. Okey, sebab kedua-dua rekrutmen dan juga retention ni ada dia punya senjata masing-masing, di mana rekrutmen ni kita tengok dari segi masa ni merupakan akar. Okey, apa yang dah disampaikan oleh kita punya speaker.
Masya Allah best sangat, okey. Sebab saya bekerja, jadi kelas ni memang sangat membantu buat saya untuk saya manage masa saya dengan baik, insya-Allah, untuk disiplin. Okey, lagi satu dari segi retention senjatanya adalah sistem. So kita follow sistem, kita bawa kita punya downline, follow sistem, insya-Allah one day pasti berjaya di platform Forever. So tahniah guys, tahniah semua yang masih lagi bersama di dalam kelas malam ni, okey. Okey, so saya nak update sedikit lah, okey. Apa-apa pun kita kelas Under Reach Academy ni setiap hari Khamis 8:30 malam. Tak lama lagi kita nak puasa kan? Bulan Ramadan dah tak lama lagi. Okey, ada sedikit bukan perubahan lah, kita adjust sedikit di mana masa tu akan berubah kepada hari Ahad pada jam 10:30 malam sepanjang Ramadan, dan dah habis Ramadan kita akan kembali kepada sistem biasalah Khamis 8:30 malam. Okey? Okey tak semua? Setuju tak? Tekan 2. Okey? Tekan 2. Okey, terbaiklah semua. Okey. So last, jangan lupa, okey, jangan lupa untuk sertai second quarter kickstart 1 juta, bukan jutawan, okey, pada 4 April. Okey, 4 April 2021 pada hari Ahad kan? Betul kan? Hari Ahad kan? 4 April. So jangan lupalah kita raikan ramai-ramai, okey? Lagi satu ada penerimaan CBM. Bulan ni juga ada Global Rally Virtual online, okey, pada 8, 9, 10 April 2021. Saya excited, okey. Walaupun saya tak dapat, saya excited. Macam semalam ramai yang dapat income. Forever Living bagi saya excited. Gila kan? Forever Living memang gila. So itu saja akhir kata dari saya semua. Okey, apa-apa pun kita nak habiskan kita punya kelas malam ni dengan lagu tadi kita menang kita juara. Okey, juri by JLT Yusrida dan juga nyanyian by Ricky Mara. Okey Kak, jom. Okey semua, semangat. Okey semua. Ready. Lagu ni luar biasa dia punya semangat dia. Nyanyi sama-sama tau. Okey. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Semua bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Thank you. Thank you.